Okey, kali ini bersama saya sekali lagi Cikgu Najib dalam kelas biologi tingkatan 5. Untuk tajuk kali ini adalah tajuk yang bab lain lah. Sebab bab yang ke-6 tu cikgu dah habis cover dah tentang pembiakan. So sebelum ni awak boleh tengoklah video-video yang cikgu hasilkan dan ada juga yang kita dah buat kelas kan. So hari ni kita nak belajar tentang apa? Kita nak belajar tentang penyesuaian tumbuhan pada habitat. So boleh nampak tak kamera kat belakang cikgu? Nampak. Nampak Kita nak belajar penyesuaian tumbuhan pada habitat. Sebab tumbuhan-tumbuhan ni dia berlainan. Dia punya penyesuaian dengan habitat dia. Kalau awak bawa bunga kaktus pergi masuk dalam rumah, bela dekat dalam rumah, dia lain lah penyesuaian dia. Seperti bunga kaktus yang asal. Bunga kaktus macam mana awak nak gambarkan penyesuaian dia? Dia hidup di kawasan yang macam mana? Sebagai contoh, Gurun. dia duduk kat kawasan yang padang pasir kan. Kawasan tu memang tak ada air. Jadi macam mana dia nak menyesuaikan diri dia? Dan ada juga orang bela pokok kaktus dalam rumah. Dia bela pokok kaktus dalam rumah. So macam mana dia nak menyesuaikan dengan keadaan dalam rumah yang mungkin dia tak kekurangan air. Sama juga dekat padang pasir, tak ada air. So macam mana? Mesti ada sesuatu yang dilakukan oleh pokok tu selama berjuta-juta tahun terhadap tubuh dia, terhadap bentuk dia. Mesti ada something yang diubah untuk dia teruskan dia punya survival. Kalau tak, spesies dia akan musnah. Sebab dia duduk dekat padang pasir, tak boleh ada daun banyak-banyak. Kalau pokok kaktus tu ada daun banyak-banyak, so apa yang akan terjadi? Air tu akan hilang secara transpirasi. Yang ini kita pernah belajar. Sebab awak pernah buat kan yang cikgu minta awak ikat daun-daun pokok guna plastik. Kemudian apa yang awak dapat perhatikan? Siapa ingat? Berpeluh. Berpeluh, ada uap air. Ada uap air, betul. Ada uap air. Ada uap air tu menggambarkan daun tu tadi dia mengeluarkan uap air lah melalui proses transpirasi. Jadi seperti yang awak tahu, daun dia akan mengeluarkan air. Jadi kalau lah kaktus tu tadi ada banyak daun, maka air akan banyak terkeluar ke persekitaran dia. So, bagus ataupun tidak? Confirm lah tak bagus. Sebab apa? Sebab pokok kaktus ni dia tak nak kehilangan air. Sebab dia duduk kat padang pasir, panas. Lagi dia nak hilang air, lagilah dia cepat mati kan. Itu contoh-contoh lah penyesuaian dia. So ini ada dalam bab yang ke-7 untuk biologi tingkatan 5 KSSM. So kita tengok tajuk dulu. So ada macam-macam jenis lah penyesuaian dia. So ini pendahuluan dia lah. So apa yang cikgu nak tunjuk ke awak? Ni dia. Penyesuaian tumbuhan. So ada macam-macam jenis pokok lah yang menyesuaikan diri dengan keadaan yang berbeza-beza. So dekat sini cikgu nak awak ingat balik, kalau awak pernah pergi, cikgu rasa semua pernah pergi. Sebab sekolah kita kan dekat dengan Tanjung Balau. Semua pernah pergi Tanjung Balau kan? Pernah. Pernah kan? Hadi, awak pernah ikut cikgu kita pergi cari pasir pantai dekat Tanjung Balau, betul? Betul. Okey, kalau awak pergi kat Tanjung Balau tu, awak akan perasan dia ada satu kawasan paya bakau. Macam dekat dalam gambar ni, kalau awak tengok, tengok pada mouse cikgu ni, dia pada gambar yang keempat ni, bahagian kanan bawah. Ada tak kawasan dekat Tanjung Balau dia mempunyai ekosistem yang seperti ini? Dia ada pokok paya bakau. Ada perasan tak? Kita ada naik jeti. Tak pernah Tak pernah pergi Oh, nanti kalau pergi cikgu akan bawa awak lah. Kita akan tengok. Tapi tak apa. Cikgu akan tunjuk awak video dulu. Okey, ni video dia. Tapi bukan kat Tanjung Balau lah, dekat Orang Putih. Dia tak ada sound. Tu cikgu akan tunjuk kat awal lah. So Orang Putih ni dia sedang buat apa? Dia sedang pergi untuk mengkaji ekosistem paya bakau. Sebab pokok dekat sini didapati mempunyai sifat yang lain, yang berbeza dan juga bentuk yang berbeza. Daun yang berbeza, akar yang berbeza. Sebab dia duduk dalam persekitaran yang sangat panas. Tepi laut kan panas. Lepas tu dengan air yang banyak, garam. Dan kandungan air yang sangat sikit. Oksigen dalam air pun sangat-sangat sedikit.
So apa yang dilakukan untuk menyesuaikan diri? Okey, tengok pada gambar kat atas tu. Nampak tak? Atira, cuba awak bagi tahu cikgu apa yang awak nampak. Ada macam apa tu pucuk-pucuk tu. Macam pucuk-pucuk tu kan? Agak-agak awak ni bahagian apa? Batang, daun, akar? Apa nama dia? Apa bahagian tumbuhan ni? Macam batang batang. Batang Okey, ini nama dia sebenarnya, ini adalah dia punya akar. Akar dia tu dia menjala dekat bawah tanah tu, lepas tu dia tumbuh dekat atas. Ni pokok dia. Nama pokok dia Avicennia. Avicennia. Jadi dia punya akar-akar dia ni nama dia pneumatophore. Pneumatophore. Dia adalah akar yang berfungsi untuk menambahkan lagi cengkaman. Sebab dia duduk dalam tanah yang macam mana? Awak tengok pada ni ada wanita ni, dia duduk atas tanah ni. Tanah ni tanah yang kuat ke ataupun tanah yang selut, lembut, berlumpur? Selut kan, berlumpur. Jadi dia punya sokongan adalah tidak kuat. Kalau kita berdiri atas tanah ni pun kita akan tenggelam dan kita tidak akan stabil. Begitu juga dengan pokok. Macam mana dia nak meningkatkan kestabilan dia? Dia kena mengubah suai akar dia. So akar dia jadi akar cerucuk. Akar cerucuk, akar yang tumbuh seperti ini. Itulah dia akar dia. Selain daripada itu, kita tengok lagi apakah penyesuaian yang dia boleh buat. Kita tengok. Dia dah cakap sistem akar tu adalah untuk sebagai sistem sokongan. Ini adalah akar-akar jangkang. Akar-akar ni akar jangkang. Akar yang tak duduk dalam tanah. Dia duduk dekat atas. Untuk menambahkan lagi cengkaman dia. Okey, tengok dekat sini. Boleh baca tak dekat bahagian bawah tu? Iman boleh baca, Iman? Nampak tak? Nampak. Cuba baca. Iman Lah. Apa benda? Iman ada music ke? Dengar Pneumatophorus allow the roots to exchange gases in water logged soil. Nampak tak dekat situ? Okey, dekat sini dia kata apa? Pneumatophore, yang akar yang Atira kata tercocok-cocok dekat atas tanah tu tadi. Nama dia pneumatophore. Dia allow the roots to exchange gases. Sebab akar dia tu berfungsi juga untuk menerima gas. Sebab daun dia adalah, nanti kita tengok daun dia. Sebab daun dia susah sikit nak menyerap gas. Jadi akar ni membantu untuk menyerap gas. Karbon dioksida ataupun oksigen nak keluar. Sebab tu dipanggil exchange gases. Maksudnya karbon dioksida masuk, oksigen keluar. So dekat sini akar tu yang membantu. Sebab akar tu dia ada satu struktur yang khas. Dipanggil pneumatophore. Jadi dia boleh membenarkan gas tu masuk dan keluar. Dia membantu sekaligus tumbuhan tu tadi. Sebab proses ni biasanya untuk tumbuhan yang lain diambil alih oleh daun. Tapi untuk kes yang ini, akar pun boleh membantu. Tu adalah fungsi dia, kenapa dia cucuk ke atas. Bukan untuk sokongan saja, tetapi untuk membantu pertukaran gas. Tu tengok tu gambar struktur tu. Tengok dia ada biji-biji tu kan? Nampak tak Hadi? Ada biji-biji dekat akar pneumatophore tu. Nampak tu. Nama biji-biji tu adalah lenticell. Lenticell ni yang membantu pertukaran gas. Sebab daun dia sangat-sangat tebal tau dekat payu bakau ni. Sebab dia tak nak kehilangan air. Bila dia dah tebal, daun dia ni sebenarnya ditutupi oleh lapisan lilin yang sangat tebal. Mia mesti ingat apakah lapisan lilin yang tebal pada daun ni, Mia? Apa nama dia, Mia? Kutikel. Bagus, kutikel. Jadi bila kutikel tu dah tebal sangat dekat daun, macam mana gas nak masuk? Macam mana gas nak keluar? Tak boleh lah, susah. Jadi proses tu akan diambil alih oleh lenticell yang ada pada akar pneumatophore. Akar dia pun boleh melakukan exchange of gases. Tu dia punya fungsi lah. Tengok tu tengok baik-baik. Dia dah zoom untuk kita ni. Sikit lagi dia marah je guna video dia pula. Okey, kita tengok.
Kita tengok nanti dia akan explain pada daun pula lah. Ni akar dia ni. Okey, kita tengok. Okey, dia nak check daun pula So kita tengok pada daun. Daun bagi tumbuhan-tumbuhan yang duduk dekat kawasan paya ni, dia mempunyai kutikel yang tebal lah, macam Mia cakap tadi, untuk menghindarkan dia daripada kehilangan air yang terlalu banyak. So lapisan kutikel dia sangat tebal. So kalau kita pegang lapisan atas dengan bawah sama je, kasar je. Ini lapisan dia sangat tebal. Selain daripada itu, kalau kita tengok kat bahagian bawah ni, dia ada cakap pokok-pokok yang ada kat pari bakau ni dia boleh mengeluarkan garam yang berlebihan daripada belakang daun dia. So kalau awak tengok dekat sini kita play balik. Kat bahagian belakang daun dia tu dia boleh keluarkan garam yang berlebihan sebab dia duduk dekat kawasan yang garam tinggi kat tepi laut. Kawasan yang boleh mengeluarkan garam tu nama dia apa? Hydatod. Nama dia apa Atira? Ulang balik. Hydatod. Hydatod. Hydatod tu ada pada daun. Dia boleh mengeluarkan garam yang berlebihan. Sebab kalau dia tak keluarkan garam yang berlebihan tu, kecut dia lama-lama. Jadi daun kering nanti. So bahayalah. So macam mana? Boleh faham sikit tak? Tentang penyesuaian yang dilakukan oleh tumbuhan yang duduk dekat kawasan yang sangat masin ni. Boleh Iman boleh Iman? Boleh aku boleh. Boleh Jadi itulah dia yang cikgu nak bagi tahu ke awak, apa yang berlaku terhadap tumbuhan yang hidup di kawasan paya bakau. Okey, tetapi dia ada nama dia ada nama lah. Kalau dia hidup dekat habitat yang macam tu, tumbuhan dipanggil sebagai halofit. Cikgu tak nak gunakan term-term ni sebab nanti awak lagi pening kan. Jadi cikgu nak cerita tentang tumbuhan yang ada dekat sekeliling awak ataupun yang pernah awak nampak, yang pernah awak jumpa kan. Itu mungkin lebih mudah untuk awak faham. Kalau cikgu sebut halofit, hyperofit, mesofit, xeropit ni susah sikit untuk kita nak belajar tu nanti. So kita tengok lagi. Kita tengok lagi apakah penyesuaian yang dilakukan oleh tumbuhan lain. Okey, alamak internet cikgu slow ke? Sekejap Monster Math presents Addition Below 10. Okay, class. A lovely blue lake in New York. A lake isn't just a body of water. Okey, kalau tadi kita dah tengok tumbuhan-tumbuhan tu dia hidup dekat kawasan yang berair masin. Dekat sini sekarang kita tengok ni. Ini kawasan mana ni? Kawasan tasik, kawasan sungai. Adakah air dia masin? Air tawar. Bagus. Ni kawasan-kawasan yang air tawar. So, kawasan yang air tawar ni tutup muzik tu Iman. Kawasan yang air tawar ni maksudnya dia ada abundance of water. Air dia dah terlalu banyak. Air dia dah terlalu banyak. Dia dah tak ada masalah air. Jadi apa yang dia perlu buat untuk hidup dekat kawasan yang sangat banyak air ni lah. Kita tengok kawasan ni memang banyak air. Ni contoh-contoh tumbuhan yang hidup dekat kawasan yang banyak air. Kita panggil rumpai air lah. Dalam nama spesies biologi dia ada nama-nama dia seperti Hydrilla dan Elodia. So kita akan tengok nantilah. So ini adalah Hydrilla, ada dalam buku teks awak boleh tengok. So kalau awak tengok dekat sini, ini adalah gambar dia. Ini adalah Hydrilla Ini adalah Hydrilla. So cuba awak tengok pada buku teks sekejap. Okey, kalau kita tengok pada buku teks ada tumbuhan yang bernama Hydrilla. So ini dia. Ini adalah tumbuhan yang duduk dekat kawasan yang berair, kawasan yang banyak air. Sebagai contoh adalah Hydrilla dan Elodia. Gambar-gambar ni, Hydrilla, Elodia dan Eichhornia, ini adalah contoh tumbuhan yang hidup di dalam air dan dia tenggelam di dalam air.
Ada tumbuhan yang duduk dalam air tapi dia terapung di permukaan. Untuk yang 3 contoh yang cikgu nak tunjuk awal ni adalah tumbuhan yang tenggelam. Dan dia memang absolutely duduk tinggal dalam air. So macam mana dia nak survive? Sebab gas dekat atas, dia dekat dalam. Dia nak ambil gas kat atas, dia duduk dalam air. Macam mana tu? So kita tengok apa penyesuaian yang boleh dia lakukan. Kita tengok sikit. Dia duduk dekat kawasan yang berair. Memang banyak air lah. So macam mana dia nak survive? Kita tengok dulu video ni. Memang cantik lah pemandangan dia nampak tu. Hydrilla ni dia suka hidup dekat sungai ni. Sebab apa? Sebab dekat sungai ni banyak baja yang berlebihan, mengalir dan dialirkan ke sungai. Malahan dekat loji pun ada banyak sumber-sumber nutrien datang daripada najis sebagai baja. Jadi lagi sukalah dia hidup dekat kawasan-kawasan parit ni. Kalau macam Iman dia duduk dekat Pontian ke Batu Pahat, kawasan tu memang banyak pertanian kat kelapa sawit. Memang ada banyak parit-parit. Kalau awak tengok dalam parit, mesti jumpa tumbuhan macam ni. Dia memang suka duduk kat parit. Sebab dekat situ ada banyak baja-baja yang berlebihan daripada kebun-kebun, dialihkan ke dalam parit tu. Lepas tu berlambaklah tumbuh-tumbuhan macam ni. Jadi dia dah kadang-kadang cantik. Bila dah terlalu banyak, dia jadi tak cantik pula. Kita tengok ni dia cuba nak mengkaji pokok ni. Ni nama dia Hydrilla. Nampak ni banyak sangat dekat dasar laut. Ni pokok dia. Okey, kita tengok sekejap pokok dia. So apa yang awak dapat bagi tahu cikgu melalui pemerhatian awak pada struktur daun dia? Licin. Okey, licin. Agak-agak macam mana dengan dia punya struktur dia kalau kita pegang dia tu? Agak-agak kasar ke lembut? Lembut je ke? Lembut. Lembut kan? Okey, kenapa dia lembut? Agak-agak apa yang dia tak ada pada daun tu? Kalau tadi yang dekat paya bakau dia keras sebab dia ada apa Mia kata? Kutikel. Kalau duduk dalam air perlu ke kutikel tu tadi? Tak. Tak payah. Tak payah sebab dia dah tak kisah kehilangan air ataupun tak. Dia ada air yang banyak. I have a lot of water. So buat apa dia nak risaukan tentang kehilangan air? Dia kata kutikel tu kau tak payah ada pun tak apa. Kalau air aku nak hilang, biarkan je dia hilang. Aku duduk dalam air, aku boleh ganti bila-bila masa je. So kutikel tu dah tak payah. So memang dia lembut. Memang dia lembut. Kalau awak tengok batang dia pun, batang dia adalah batang yang tidak berkayu, batang yang lembut. Ini penting lah supaya dia tak senang patah. Sebab dalam air tu ada banyak arus yang kuat yang boleh mematahkan dia punya batang. Jadi bila dia dalam keadaan macam ni, batang dia lembut, dia jadi macam sotong. Sotong memang boleh duduk dekat laut yang dalam tanpa tulang, tapi dia boleh hidup. Sebab kalau dia ada tulang, tulang dia tu boleh patah sebab tekanan yang kuat dekat dalam air. Sama juga dengan pokok ni. Pokok Hydrilla ni dia tak ada batang yang kuat, batang dia pun lembut supaya dia mengikut arus air tu tadi. Ini bukan pokok marijuana nampak macam marijuana tetapi dia adalah Hydrilla. Ini contohlah. Ini Hydrilla tetapi dia ada member nama dia Elodea. Ada beza. Elodea dengan Hydrilla ada beza. Elodea dia punya daun sangat rata, licin je. Tetapi Hydrilla dia punya daun macam ada tajam-tajam di bahagian tepi. Itulah yang membezakan Hydrilla dengan Elodea. So apa penyesuaian yang dilakukan yang cikgu boleh bagi tahu awak? First, dia tidak ada kutikel. Selain daripada tu, dia tidak ada stoma lah. Dia tidak ada stoma sebab dia tidak boleh ni lah, gas tu tak boleh masuk kan. So ini contoh tumbuhan yang hidup dalam air. So kita tengok apakah penyesuaian yang dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di dalam air ni tadi. Sekejap. Okey, yang pertama. Ini dia. Daun dia. Daun yang nipis dan kecil. Daun yang nipis dan kecil. Tengok perkataan yang cikgu highlight tu. Daun yang nipis dan kecil. Sebab apa?
Sebab untuk meningkatkan jumlah luas permukaan perisi padu dan meningkatkan kadar resapan air. So air boleh masuk senang lah. Sebab akar dia tak besar kan. Jadi dia masukkan air tu melalui daun pun dah boleh. Tumbuhan yang tenggelam ini, tumbuhan yang tenggelam seperti Hydrilla dan Elodea tadi, dia tidak mempunyai stoma. Dan dia tidak ada kutikel. Dia tak ada stoma dan dia tak ada kutikel. Batang dia pun kecil je. Batang dia kecil dan tegak. Supaya dapat mengurangkan rintangan air. Supaya dia taklah patah bila ada air yang arus dia kuat. So ada 3 penyesuaian yang dilakukan oleh rumpai air ni ataupun Hydrilla dan Elodea. Pertama, daun dia nipis dan kecil untuk meningkatkan jumlah luas permukaan. Kedua, dia tak ada stoma dengan kutikel. Yang ketiga, batang dia kecil dan dia boleh terapung dan menghalang rintangan air yang kuat. Okey, sampai sini ada soalan tak? Ada soalan tak guys? Tak ada. Tak ada Okey, pokok apa lagi yang duduk dekat kawasan yang berair? Yang awak tahu. Teratai. Teratai, layu di Tasik Madu. Okey lagi? Mia? Pokok apa Mia selain daripada teratai? Atira? Pokok apa? Tak tahu cikgu. Keladi bunting. Okey, pokok teratai yang Iman cakap tadi. Dia duduk dekat dalam air ke duduk dekat permukaan je Iman? Permukaan. Dia duduk dekat permukaan je. Bila dia duduk dekat permukaan, awak kena bayangkan bila dia duduk dekat permukaan dia kena ada stoma lah. Dia kena ada stoma dan dia kena ada kutikel sebab matahari tu dekat dengan dia. Jadi dia ada kutikel jugalah untuk pokok teratai ni. Tetapi stoma dia agak-agak awak ada dekat bahagian atas daun ke bahagian bawah daun Iman untuk pokok teratai. Atas. Atas, bagus. Kenapa agak-agak atas? Kenapa tak boleh ada dekat bawah Iman? Kita tengok dekat gambar atas ni Iman, kenapa Iman? Dapat jawab tak? Kenapa pokok teratai dia mempunyai stoma di bahagian atas dan tidak di bahagian bawah? Ini contoh pokok teratai lah katakan. Kenapa dia ada stoma dekat bahagian atas? Kenapa? Sebab dia nak melakukan pertukaran gas. Kalau stoma di bahagian bawah, macam mana dia nak melakukan pertukaran gas? Bawah kan ada air. Jadi gas tak boleh keluar, gas tak boleh masuk. Jadi sebab itu stoma pokok teratai kebanyakan duduk dekat bahagian atas daun. Boleh faham? Faham. Okey, yang terakhir kita nak tengok pokok yang duduk dekat padang pasir. Pokok apa Adi? Duduk yang dekat padang pasir Adi? Cactus. Cactus. Lagi Adi? Apa lagi? Yang duduk dekat kawasan yang panas. Bulan puasa je awak makan. Nak buka puasa je makan. Kurma. Pokok kurma lah kan. Pokok kurma, pokok cactus. Pokok-pokok ni dia boleh survive dekat padang pasir. Jom kita tengok sikit structure apa ni pokok kurma pokok kurma. Okey. Kita tengok sikit sekejap. Okey, ni pokok kurma Okey, kalau awak tengok pokok kurma yang ada ni, kalau awak tengok pokok kurma ni, awak tengok daun dia dengan pokok-pokok lain. Agak-agak awak apa beza dia pokok kurma punya daun ni dengan daun pokok rambutan, pokok pelam? Apa beza dia? Apa beza dia Atira? Atira, apa beza? Habis ke? Daun dia. Beza. Daun pokok kurma ni dengan daun pokok yang ada dekat Malaysia. Pokok rambutan, pokok pelam, apa beza daun dia? Daun dia macam tali tajam cikgu.
Daun dia macam tajam. Bagus lah, bagus. Daun dia tajam dan sebenarnya daun dia nipis sahaja. Kenapa daun dia nipis tu, Atira? Tadi cikgu dah bagi tahu. Kenapa daun dia nipis dan sikit? Nampak macam botak je. Kenapa? Meningkatkan jumlah luas permukaan, peningkatan kadar resapan air. Yo, mantap. Tapi tu salah sebenarnya. Oh, salah ke? Aduh. Dia bukan nak meningkatkan, dia nak mengurangkan. Oh, Good try. Dia nak mengurangkan kehilangan air. Sebab tu saiz daun dia kecil. Saiz daun dia kecil. Malahan kalau pokok kaktus langsung tak ada daun. Sebab dia nak mengurangkan kehilangan air. Sebab tu daun-daun dia kecil. Sebab dia duduk kat kawasan yang panas. Tengok batang dia pula. Hadi, apa beza batang pokok ni dengan pokok yang ada kat Malaysia? Batang dia Saiz dia. bos. Batang dia besar kan? Agak-agak apa yang ada dalam batang ni? Simpan air kot. Bagus simpan air. Kebanyakan pokok-pokok yang duduk dekat kawasan panas ni, dia mempunyai saiz batang yang besar dan akar yang panjang. Saiz batang yang besar ni sebab dia nak simpan air. Mia, pokok kaktus Mia. Pokok kaktus ni dia ada akar yang panjang. Kenapa Mia? Nak cari air kot. Nak cari air. Bagus lah. Awak semua boleh jawab. Kita tengok sikit pokok kaktus. Pokok kaktus padang pasir. Kita tarik akar kat depan. Bahasa Inggeris yang senang. Tak ada kita tengok yang sini lah. Okey. So kita tengok gambar ni. Mana gambar ni? Ni dia. Gambar pokok kaktus. Kalau awak tengok pokok kaktus ni, dia mempunyai batang yang agak besar. Daun dia tak ada supaya dia tidak hilang air. Lapisan kutikel dia agak-agak tebal ke nipis? Iman? Tebal. Sebab apa tebal Iman? Sebab Dia tak nak kehilangan air. Nak bagi air dia keluar. Tak nak bagi air dia keluar, tak nak kehilangan air yang banyak. Itu penting lah untuk pokok kaktus. Tengok akar dia pula. Akar pokok kaktus, pokoknya kecil macam ni tapi akarnya macam ni. Akar dia akar tunjang cikgu rasa ni. Yang boleh pergi mencari air jauh ke dalam tanah. Lepas tu air tu akan disimpan di dalam batang ataupun di dalam akar dia. Itulah kelebihan kaktus. Okey, boleh tak sesiapa yang bagi tahu cikgu pokok lain yang daunnya sikit je selain daripada pokok kaktus ni? Pokok tapi daunnya sikit je. Apa dia Atira? Pokok lain yang daun dia sikit. Buluh. Pokok buluh cikgu dah search dia pun nampak. Pokok buluh. Jom kita tengok pokok buluh. Dia sama juga macam kaktus tapi dia ni boleh duduk dekat Malaysia lah So kita tengok dia buat apa ni. Dia tebuk pokok buluh tu. Lepas tu jeng. Rupanya dalam pokok buluh tu tanda ada air. Pokok buluh ni warna apa ni? Soalan macam tadika. Warna hijau Hijau. Ni hijau. Hijau. Pokok buluh warna hijau, kaktus warna hijau, batang dia warna hijau. Sebab apa? Batang dia pun boleh buat fotosintesis. Sebab dia tak ada daun, daun dia sikit. Sebab tu batang dia pun boleh buat. Batang dia pun boleh melakukan pertukaran gas. Nampak di dalam batang bambu ni ada apa? Mia nampak tak Mia? Ada apa tu Mia? Oh Mia Azmira Sofia. Ada air. Air. Ada air. Sebab apa? Sebab batang dia tempat menyimpan air. Dia macam kaktus jugalah. Nampak batang ada air. So kalau awak nak survive dalam hutan, cari pokok bambu.
Hati-hatilah sebab ular pun suka duduk dalam tu. Bukan dalam batang tu. Dia duduk dekat tengah-tengah pokok buluh tu lah. Tu contohnya lah kalau yang tak percaya dalam batang pokok tu ada air, kita boleh tunjuk kat situ. Okey. Itu sahaja yang cikgu nak tunjuk dekat awak. So kita ada yang pertama tadi, tumbuhan yang hidup dekat habitat yang macam mana tadi? Yang awal-awal kita belajar. Berlumpur. Selut, paya bakau lah yang duduk dekat paya bakau yang mengandungi garam yang sangat tinggi dan kandungan oksigen, kandungan air yang sangat sikit. Pokok-pokok tu seperti contohnya adalah pokok-pokok yang paya bakau lah. Dia ada nama dia, Avicennia, Rhizophyra dan juga ada yang lain-lain. Okey, yang kedua tadi kita belajar pokok yang hidup dekat kawasan Pasir. Kawasan yang berair, kawasan yang mempunyai jumlah air yang banyak. Seperti dekat tasik, dekat sungai. Dan yang ketiga yang kita belajar tadi adalah tumbuhan yang hidup dekat kawasan yang Gurun. padang pasir, kawasan yang panas, kandungan airnya sangat sedikit. So apa yang dia buat? Daun dia kurangkan. Daun dia tukar kepada duri yang tajam. Kebanyakan pokok kaktus ni daun dia bertukar menjadi duri yang tajam. Apa fungsi duri pada pokok kaktus ni? Apa dia? Adi? Apa fungsi duri yang tajam pada pokok kaktus ni, Adi? Dia nak kurangkan proses respirasi. Dia nak kurangkan proses transpirasi, kehilangan air. Selain daripada tu, dia boleh mengelakkan haiwan makan dia, mengelakkan pemangsa. Sebab kalau pokok-pokok lain boleh dimakan oleh unta, oleh lembu, oleh kambing. Tapi ada tak binatang yang nak makan kaktus? Ada? Tak ada. Tak ada siapa berani makan dia. Itu sebagai alat pertahanan untuk dia lah. Selain daripada tu, kalau awak perasan ketika pagi dekat padang pasir ni, kalau kita pernah pergilah, nanti kita pergilah, kita cuba buat satu trip ke padang pasir. Awak pergi ke padang pasir ni, awak akan perasan waktu pagi duri yang tajam ni akan menghasilkan embun. Dan embun tu nanti akan jatuh ke bahagian tanah, kemudian diserap oleh akar pokok kaktus. Kalau dekat dalam Malaysia, embun ni duduk dekat mana? Atas daun kan? Atas daun. Dia duduk atas daun. Jadi bila dah tengah hari, embun pun akan tersejat, hilang. Tak jatuh pun kat tanah. Tapi kalau dia ada duri macam pokok kaktus, embun pada duri tu dia akan jatuh lah. Sebab dia tajam, dia nipis kan, dia terjatuh. Dia tak duduk atas daun. Jadi sebagai sumber air jugalah kepada pokok. Boleh faham? Faham. Ada soalan lagi tak? Ada siapa ada soalan? Tanyalah. Jangan malu-malu. Cikgu nak live kan ni nanti. Mia, ada soalan Mia? Tak ada. Alah Mia tak ada je banyak. Atira ada soalan? Tak ada apa. Adi? Tak ada. Okey, Iman mesti ada soalan. Aduh. Tak ada? Macam tak dek ke? Tak ada Okey. So tugasan awak, cikgu awak kena belajar sendirilah. Awak tengok dalam buku teks. Awak kan ada buku teks yang online. Awak tengok dekat situ, apakah nama pokok yang hidup dekat persekitaran paya bakau tadi? Persekitaran yang masin. Nama dia apa? Dia ada satu nama dia Halophyte. Cuba ceklah nama dia apa. Lepas tu kita ada pokok yang duduk dekat kawasan yang kaya dengan air. Nama dia Hydrophyte. Awak cari nama perkataan term-term tu, awak cari dan cuba awak belajar dan cari maklumat tambahan. Dan ada tumbuhan yang hidup dekat padang pasir, kawasan yang panas, tak ada air, kita panggil dia Xerophyte. Ada satu tumbuhan yang hidup dalam kawasan yang sederhana. Airnya cukup, panasnya tidak terlalu panas, oksigennya cukup. Tumbuh-tumbuhan ni kita panggil dia sebagai mesophyte.
Mesofit adalah seperti pokok yang ada dekat Malaysia lah. Mangga, pelam, rambutan, durian, apa lagi, manggis. Pokok-pokok yang ada dekat Malaysia ni kebanyakannya bersifat mesofit. Airnya cukup, panasnya tak terlalu panas dan steady lah. Boleh faham? Faham. Nanti cuba awak baca balik sikit-sikit dalam buku teks. Sebenarnya tajuk bab yang ketujuh ni tajuk yang mudah lah dan dah habis dah pun bab yang ketujuh. Dia cerita tentang tu je. Kalau tak percaya, jom kita tengok last copet apa yang ada kat sini. Dah habis dah. Itulah dia. Sebagai penutup kelas kita, jom kita buat latihan sikit. Latihan yang tak ada objektif ke? Sekejap. Tak ada objektif. Okey. Okey, kita buat 2 soalan je. Sesiapa boleh jawab. Okey, cikgu buat soalan formatif. Muka surat 138. Siapa yang nak jawab boleh volunteer. Tak ada, cikgu panggil. Soalan yang pertama. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang hidup di kawasan paya. Apakah 2 penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan kadar fotosintesis? Apa yang dilakukan? Penyesuaian. 2 je penyesuaian. Cerita je. Okey, cepat. Volunteer. Apa penyesuaian yang dilakukan oleh tumbuhan yang ada dekat paya? Volunteer. Tak ada. Tak ada Mangrove, cikgu, mangrove. Atira, apa dia Atira? Mangrove tu adalah translate paya bakau kepada bahasa Inggeris. Mangrove lah. Apa penyesuaian dia? Akar yang besar. Okey, akar yang besar. Akar yang besar. Okey, jaringan akar yang besar. Jaringan akar yang luas. Okey, boleh diterima? Okey, boleh explain sikit kenapa akar-akar tu ada besar dan banyak? Sebab dia duduk dekat memberi sokongan. Sebab dia duduk dekat kawasan paya. Yang macam tu lah. Boleh diterima. Kawasan berselut. Bagus. Cuma cikgu tambahkan sikit nak betulkan jawapan awak tu. Sebab dia duduk dekat kawasan, soalan dia tanya nak meningkatkan kadar fotosintesis. Jadi awak kena bagi tahu jaringan akar dia luas dan dia ada satu struktur yang bernama lenti apa? Lentisel. Lentisel untuk membantu pertukaran gas. Pertukaran gas bukan boleh dibuat oleh daun sahaja tetapi boleh dibuat oleh struktur lentisel yang ada pada jaringan akar yang luas. Itu penyesuaian yang dilakukan. Okey, penyesuaian yang dilakukan yang kedua, apa dia? Daun yang kasar. Gitu. Okey, daun yang kasar kenapa? Berkutikal tebal. Berkutikal tebal, betul. Untuk apa berkutikal tebal tu? Untuk mengelak? Kurangkan kadar transpirasi. Bagus, mengurangkan kadar transpirasi. Jadi bila kandungan air yang hilang tu sedikit, kadar fotosintesis bolehlah bertambah. Sebab fotosintesis dia memerlukan air. Bagus juga jawapan awak tu. Okey, soalan yang terakhir sebelum kelas kita tamat. Okey, ada satu pelajar ni, dia mengkaji batang pokok. Berdasarkan pemerhatian mereka selama beberapa minggu, didapati daun pokok tu tumbuh di atas pokok dengan cepat. Dan memberikan teduhan kepada batang pokok. Selain itu terdapat duri pada daun dan batang pokok. Akarnya pula tumbuh berhampiran dengan permukaan tanah dan ada juga yang tumbuh jauh ke dalam tanah. Pada pendapat anda, apakah jenis tumbuhan ini? Sokong jawapan anda dengan fakta biologi. Agak-agak awak ni tumbuhan apa?
Bagi je nama pokok. Pokok ni, dia kata daun dia cepat je tumbuh dekat atas pokok tu. Dan dia boleh memberikan teduhan kepada batang pokok. Selain daripada tu, dia terdapat duri pada daun dan batang pokok. Akarnya pula tumbuh berhampiran dengan permukaan tanah. Dan ada juga yang tumbuh jauh ke dalam tanah. Mesofit. Mesofit. Bagus. Ini adalah tumbuhan yang sederhana lah. Sebab tu daun dia boleh tumbuh banyak dan memberikan teduhan kepada pokok. Dia pun ada duri pada batang pokok tu dan akar dia pun boleh tumbuh pada permukaan dan jauh ke dalam tanah. Maksudnya pokok ni besar lah. Dia boleh memberi cengkaman. Boleh lah ni jawapan dia. Jawapan kita betul. Okey, tak ada apa-apa soalan lagi ya? Tak ada kot. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih banyaklah sebab datang kelas cikgu. So untuk kelas kita yang akan datang minggu depan ataupun minggu depan lah. Tengoklah nanti macam mana. Kita akan buat kelas lagi Okey, cikgu tamatkan kelas cikgu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik, okey? Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Cikgu. Bye bye. Bye. See you guys.